Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Al-Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Firman Allah dalam ayat ke-47 dan 48 di surah Al-Kahfi dalam episod yang baru tentang gambaran manusia bila dihimpunkan di sisi Allah pada hari kiamat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Sadaqallahul azim. Dan ingatkanlah pada hari kami bongkar dan terbangkan gunung ganang, dan kau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris teratur, sambil dikatakan kepada mereka, kamu sekarang telah datang kepada kami berseorangan sebagaimana kami telah jadikan kamu pada permulaannya. Bahkan kamu dahulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang telah kami janjikan. Sekarang kita masuk kepada episod yang menggambarkan akhir hidup manusia. Dunia seperti yang telah ditafsirkan oleh Syekh Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir Tanwir, merujuk kepada dua perkara. Yang pertama, dunia itu zatnya sendiri. Yang kedua, makhluk yang melata di atasnya. Manusia, binatang dan pokok-pokok yang jamid yang tidak bergerak, semuanya akan menerima kemusnahan. Dan perkara ini telah pernah kita bincangkan dalam surah Ar-Rahman yang lalu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dunia ini akan hancur semuanya, yang tinggal adalah Tuhanmu yang maha mulia. Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila kita membaca episod seperti ini, kalau kita memahami bahasa Arab, dia merupakan satu masyhad, satu gambaran yang menakutkan, kerana dia menghimpunkan bukan sahaja manusia, bahkan gunung ganang yang besar yang kita lihat pada ini tidak bergerak pun akan akur pada ketetapan Allah, di mana semuanya akan hancur. Kalaulah gunung ganang, jibal rasikhah, gunung yang kuat, yang terpacak, yang menjadi pasak kepada bumi pun hancur, bagaimana manusia yang kerdil ini, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kalau kita lihat bumi ini dibongkarkan semua yang ada padanya. Kalau lihat tafsiran yang dikemukakan oleh Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran, ya Allah, bahasa yang digunakan cukup indah. Kepada muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita mempelajari bahasa Arab, kita lihat Said Qutb memang hidup sebenar-benarnya dengan Al-Quran Al-Karim. Bagaimana tidak, beliau ini hidup dalam penjara, mentafsirkan Al-Quran, memahami, dan tidak ada sebarang kepentingan pun dari hidup dunia yang sementara ini bila beliau mentafsirkan ayat-ayat yang indah. Cuba beliau kata, cuba fikirkan, kalaulah gunung ganang yang hebat ini dan bumi yang pejal ini semuanya akan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatabadda fihi al-ardu 'ariyatan. Bumi yang pada hari ini ada pokok-pokok padanya habis, semua jadi togel. Semua pokok-pokok akan rebah, tersembam ke bumi. Gunungnya semua menjadi rata. Maka dilevelkan tempat tersebut. Ya Allah, hebatnya. Lalu ternampaklah padanya manusia tidak ada tempat untuk dapat perlindungan. Dan pada hari itu, wa barazu lillahil wahidil qahar. Hari itu mereka semua akan dihimpunkan depan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan diri. Malahan pada hari itu manusia akan dihimpunkan dalam keadaan hufatan uratan guralan.
Mereka ni dihimpunkan dalam keadaan tak memakai kasut, berkaki ayam, uratan, telanjang bugil, uralan, dalam keadaan mereka ni tidak berkhatan. Maknanya segala pembedahan yang berlaku pada mereka di dunia dahulu dikembalikan kepada keadaan asal. Ini menurut satu hadis yang sahih yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya bertajuk At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ia merupakan satu perhimpunan hari yang cukup menakutkan. Dan perkara ini juga telah kita bincangkan dahulu dalam surah An-Naba. Dia merupakan satu perhimpunan yang tidak meninggalkan, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kalau hari ini, kalau ada sebarang pembarisan, ada orang demam, orang tak masuk, ada orang yang tidak mahu terlibat, mereka boleh meninggalkan. Tetapi pada hari ini tidak ada seorang pun. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Hari ini kami akan himpunkan semua kamu, tidak ada seorang pun yang tinggal. Ya Allah, cukup hebatnya gambaran ayat ini. Artinya daripada manusia yang pertama sampai yang terakhir sekali, semua sekali akan berada dalam perjumpaan yang penting. Tidak ada seorang boleh melarikan diri. Kalau hari ini tak nak datang perjumpaan, boleh ambil MC. Kadang-kadang ambil MC tipu pula tu. Dia tak tahu perkara ni merupakan syahadatuz zur, satu persaksian palsu. Jangan main muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi ayat Allah di sini, kalau kita lihat, Said Qutb mengatakan dia merupakan satu bentuk. Kalau kita lihat mula-mula ayat ni berbentuk wasf, merupakan satu bentuk penceritaan, description. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala tukar ayat ini menjadi bentuk khitab. Kenapa? Cuba kita gambarkan. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Allah cerita, pada hari ini kami akan bongkar dan terbangkan gunung ganang sehingga semuanya terdedah dalam keadaan, kalau lihat pada bahasa Arab, disebut oleh Said Qutb di sini ariyatan, terbuka habis, semua terbongkar. Bahkan semua sekali ditogilkan oleh Allah, kalau betul istilah itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sekarang kamu datang kepada kami, dahulu kamu dustakan hari perjumpaan ini. Bagaimana kami jadikan kamu mula-mula dahulu, kembali kepada keadaan asal kamu. Nampak ayat ni dia pada description, deskriptif, menceritakan tentang satu peristiwa yang terasing daripada kita. Tiba-tiba Allah pun menyertakan kita dalam cerita ini. Kamu pun terlibat tau. Kamu jangan ingat bahawa aku cerita benda ni isolated daripada kamu. Hadza fi wadin wa antum fi wadin akhar. Kamu berada di tempat ni, cerita tempat lain. Tidak, kamu yang aku masukkan itu. Lalu tersentaklah hati yang membaca Al-Quran ni. Rupa-rupanya kita pun ada sekali dalam bentuk ini. Ini kata Jahil, dia merupakan uslub istintak. Dia nak mengajak kita untuk terlibat bersama-sama dalam penceritaan ini. Dia bukannya satu kisah yang menggambarkan peristiwa yang berlaku dan kita tidak ada kena-mengena. Dengan sebab itu, muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah satu pendekatan Al-Quran yang cukup hebat. Justru bila kita memahami Al-Quran, kita akan merasakan Al-Quran ini turun untuk kita sebenarnya, muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Berkata Syekh Al-Marhum Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, beliau menjelaskan hari ini manusia semua akan dihimpunkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini mempunyai kaitan dengan Al-Baqiyatus Salihat dalam ayat ke-46 yang lepas. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Anak pinak dan harta benda dan anak pinak merupakan perhiasan hidup dunia. Dan al-baqiyatus salihat, lebih baik di sisi Tuhan kamu dari sudut pahalanya dan dari sudut harapan yang patut kamu panjatkan. Beliau berkata ayat ini mempunyai kaitan dengan ayat ke-46. Kalau kita beriltizam dengan al-baqiyatus salihat, hari ini tidak menimbulkan sebarang kegentaran kepada kita. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang selain kita yang tidak mengamalkan, yang tidak berpegang kepada prinsip yang dikehendaki oleh Allah, iaitulah kita membuat deposit, menyimpan, kalau kita sebut istilah yang dipermudahkan pada hari ini, dalam bentuk al-baqiyatus salihat. Kita menyimpan perkara-perkara yang menyebabkan dapat protect diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Beliau berkata, orang yang terkecuali daripada ketakutan hari ini berdasarkan kepada ayat-ayat Allah, yang pertama, orang yang menjaga hak Allah. Yang kedua, orang yang menjaga hak manusia.
Dan barangkali boleh kita perincikan lagi. Maksud jaga hak Allah dan hak manusia ni terkandung pada yang pertama salat, yang kedua zakat, yang ketiga sedekah. Sedekah merupakan pemberian yang sunat, zakat merupakan pemberian yang wajib. Yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun nyatakan wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka ni ada satu ketetapan bagi orang yang meminta dan bagi orang yang terharam, yang tidak dapat meminta. Kata Ibn Katsir, ayat ini menjadi hujah bahawa terdapat di kalangan harta kita yang kita wajib keluarkan zakat, tapi kadang-kadang pengiraan pun silap. Maklumlah, kita ada berbagai-bagai pendapatan, kita pun terlupa kadang-kadang pendapatan itu. Dengan sebab itu, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di samping zakat yang telah ditetapkan, maka kita perbanyakkan sedekah. Kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, beliau menjelaskan bahawa Nabi SAW pernah mewasiatkan kita, da'u marda'akum bis-sadaqah wa hassinu amwalakum biz-zakah wastaqbilu amwajal bala'i bit-tadarru'i wad-du'a'i. Hendaklah kamu menjaga harta kamu dengan berzakat, dan hendaklah kamu merawat pesakit-pesakit di kalangan kamu dengan banyak sedekah, dan hendaklah kamu menghadapi ujian dalam kehidupan, balak yang berbagainya, dengan banyak kamu bergantung harap pada Allah, tadarru', dan juga dengan doa, dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini perkara yang keempat. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman, banyakkan sedekah. Yang kelima, hendaklah kita menunaikan haji. Haji yang Allah SWT sebutkan dalam surah Ali Imran itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istata'a yang mampu, artinya bukan tunggu sampai mampu baru nak pergi, usahakan biar bagi mampu. Ini perkara yang perlu kita fahami. Seterusnya, umrah. Yang ketujuh, banyakkan bertasbih. Tasbih. Yang ke-8, banyakkan bertahlil. Tahlil ni ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik peringatan mengingati Allah itu iaitu kalimah la ilaha illallah. Yang ke-8, kita membiasakan diri untuk sentiasa bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertahmid, iaitu mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang ke-10, yang ke-11, membanyakkan membaca Al-Quran. Yang ke-12, biasakan diri kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang dimaksudkan hendaklah kita berjumpa dengan orang-orang yang menjadi ahli ilmu, belajar daripada mereka. Ambil daripada semua mereka ini. Ambil perkara-perkara yang baik, dan pastikan sebelum kita pergi menuntut ilmu ini, orang yang mengajar ni betul-betul orang yang berkeahlian. Kita tidak mahu orang yang jadi-jadian, yang dia pun tidak faham, tiba-tiba mendakwa dia lebih faham daripada orang yang faham. Orang demikian kita mesti elakkan. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk hadir ke majlis ilmu, supaya kita dapat menyimpan apa yang dipanggil sebagai al-baqiyatus salihat, simpanan yang tetap di sisi Allah, yang akan menjadi agenda penting kita untuk merayu mendapat rahmat Allah di akhirat kelak. Seterusnya, yang ke-13, hendaklah kita membiasakan al-amru bil ma'ruf. Yang ke-14, an-nahyu anil munkar. Yang ke-15, hendaklah kita menjalin silaturahim. Ada sebuah hadis yang sahih, dinilai sebagai sahih oleh Muhammad Syakir. Nabi SAW mewasiatkan kita dengan sabda baginda, man arada ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi umrihi, an yunsa man arada ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi umrihi falyasil rahimahu. Siapa yang hendak diberkati rezekinya, dikurniakan keberkatan pada umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Di dunia dapat rezeki yang melimpah ruah, umur yang berkat, yang panjang. Di akhirat besok jaminan bebas daripada kesusahan hari akhirat. Yang seterusnya, bergaullah dengan isteri kita dengan cara yang paling baik. Kerana Allah mengingatkan kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu berurusan, bermuamalah, jaga mereka, menghargai mereka, jangan kedekut lampau-lampau kepada mereka. Dan yang seterusnya, berlaku baik kepada pembantu kita, pembantu rumah dan sebagainya. Yang terakhir sekali, diwasiatkan oleh beliau dalam kitabnya Taysir Al-Karimir Rahman, mengatakan bahawa berlaku baiklah pada binatang-binatang, pada haiwan pun masuk juga. Dan sebenarnya perkara ini memang menepati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib
walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbih dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Terjemahannya, bukanlah perkara-perkara kebajikan itu terbatas kepada kamu menghadap muka kamu ke timur atau ke barat, tetapi kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi perkara tersebut, iaitu yang pertama, kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan seorang itu hartanya sedang dia menyayangi hartanya itu kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan memerdekakan hamba-hamba abdi, dan mengerjakan seorang itu sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan-perbuatan menyempurnakan janji apabila mereka berjanji, ketabahan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan semasa susah dan semasa sakit, dan juga masa bertempur dalam peperangan fi sabilillah. Dan demikian itulah orang yang benar beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi bila kita melaksanakan tuntutan dalam ayat 177 ini, sebenarnya kita akan dipelihara daripada ketakutan yang digambarkan manusia ayat ke-48 dari surah Al-Kahfi. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita akan gambarkan lagi bagaimana ketakutan hari hisab ini dalam ayat-ayat berikutnya dari surah Al-Kahfi. InsyaAllah perkara ini akan kita bentangkan pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.